Tes. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, guru-guru kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dimuliakan yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Haji Narawi, juga Tuan Bilal. Yang saya hormati dimuliakan yang berbahagia Tuan Pengerusi, serta barisan jawatan kuasa masjid yang saya muliakan, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Khabar semua? Wah, semangat betul ini hari Lain macam. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu Riyadhil Jinan, bermakna taman-taman syurga. Orang yang hadir ke majlis ilmu walau apa jua sekalipun niatnya, dia tetap akan dapat manfaat walahu qad ghafartu, kata Allah, diampunkan dosa. Oleh itu akhir zaman rebutlah peluang untuk hadir ke tempat yang paling selamat sekali, di masjid dan surau, kerana kita merupakan makhluk, yakni hamba yang tidak terlepas daripada berbuat segala kesalahan. Tuan-tuan rahmati Allah, kita akan sambung kepada pengajian kita dalam bab solat. Sebelum tu beberapa pertanyaan. Apakah hukum lelaki dan perempuan yang bukan mahram, bukan suami isteri, solat berjemaah, berdua-duaan? Nampak macam bagus, nampak macam bagus berjemaah. Jadi kita ada anak lelaki maupun anak perempuan keluar dating, lalu dia pun singgahlah solat berdua. Wallahu alam lah di mana, tapi berjemaah berdua, ataupun di mana-mana sajalah berhenti solat berdua, lelaki dengan perempuan. Tak kira lah umurnya berapa, 40 dengan 40 ke, 50 dengan 50 ke kan, ataupun yang muda dengan yang muda, maka dia berjemaah berdua. Hukumnya ialah makruh tahrim, yang ini haram. Haram seorang lelaki solat mengimami seorang wanita yang bukan mahramnya ketika bersendirian. Adapun kalau ramai tak ada masalah.
Macam ni kita ni ramai-ramai ni. Walaupun bukan suami isteri, maka bolehlah, tak ada masalah. Cuma yang haram kalau berdua-duaan. Walaupun dalam solat, dua-duaan. La yakhluwanna ar-rajula bimra'atin dhi mahram. Tidak berduaan lelaki dan perempuan itu melainkan illa thalisuhuma, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Walaupun dalam sembahyang, dia berjemaah. Tu kan ada pelakon tu kan, berjemaah tu. Berjemaah. Ada pelakon tu, tak payah sebut namanya kan. Lelaki dengan perempuan jemaah, diambil gambar oleh wartawan. Hukumnya haram ni tuan-tuan ya. Lelaki dan perempuan yang bukan mahram berjemaah. Walaupun berjemaah. Apatah lagi kalau keluar dating. Ada orang kata dating harus. Pasal apa harus? Pasal mak ayah saya benarkan. Tak boleh ya. Apakah hukumnya melantik imam yang bukan bermazhab Asy-Syafi'i? Dekat tempat orang mazhab Syafi'i. Ada kita ni mazhab Asy-Syafi'i. Adapun kita nak lantik imam baru contohnya. Jadi imam tu bukan bermazhab Asy-Syafi'i. Apa hukumnya? Hukumnya tidak harus, tak boleh. Tak boleh. Kena lantik. Kalau mana kita ini bermazhab Asy-Syafi'i, maka mestilah melantik imam yang bermazhab Asy-Syafi'i. Tetap didahulukan imam yang mahir, ya. Seorang yang bacaannya sedap, merdu, dan dengan yang mahir tajwid tetapi bacaan tak sedap. Ada dua jenis imam. Satu bacaannya merdu, tapi tajwidnya biasa-biasa saja. Satu lagi suaranya tak sedap, tapi tajwidnya bagus. Manakah lebih utama? Tetap didahulukan imam yang mahir tajwidnya walaupun suaranya biasa-biasa. Jadi tapi kita zaman sekarang ni, kita dah terbalik. Kita pandang suara dulu. Yang pentingnya kalau ikut susunan, yang pertama ialah faqih. Baik qiraahnya. Ya, ini baik tajwidnya. Suara tu dah jauh dah. Bukan yang kita lihat suara dulu. Adapun kita pada zaman sekarang, kita terlampau lihat pada asal suara sedap, hafalan banyak. Itulah yang kita utamakan, walaupun tajwidnya tunggang-langgang. Jadi yang pentingnya ialah tajwid. Seseorang yang berhak menjadi imam adalah pemimpin. Ini paling berhak lah. Kalau ada pemimpin datang kan, Perdana Menteri ke datang satu hari, boleh di offer jadi imam. Dia paling berhak. Pengurusi boleh jadi imam tak kalau di masjid? Boleh juga. Boleh. Tapi pasal kita ada satu jawatan khas namanya imam, maka imamlah jadi imam. Imam ratib. Ataupun kita datang rumah orang, siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Tuan rumah ataupun tetamu? Kadang-kadang kita jemput orang datang rumah kita. Gaduh-gaduh nak jadi imam. Kau lah imam, kau tetamu. Tak. Kau tuan rumah. Mana satu yang lebih afdal menjadi imam? Maka yang afdal menjadi imam ialah pemilik rumah. Tuan rumah, tuan tanah itu sendiri. Jadi, tapi tengok juga kalau tuan tanah pun tak boleh nak jadi imam, tetamunya pula imam, maka jadi imam lah. Ini kalau nak ikut level lah, ranking. Orang datang rumah kita, siapakah yang lebih afdal jadi imam? Maka tuan rumah. Antara bos di tempat kerja kan, bos dengan pekerja, mana lebih afdal menjadi imam? Maka ulama sebutkan juga ialah bos, majikan. Tapi tengok juga bosnya. Kalau bosnya tak pandai ngaji, dia punya pekerjanya ini hafal Quran, takkanlah yang tak pandai ngaji jadi imam. Jadi kalau ikut sama-sama bagus, maka yang bos itu lebih afdal menjadi imam. Imam masjid dan musalla sesuai untuk keutamaan adalah imam ratib. Imam ratib, alim, ilmu fiqih, maka mahir tajwid, punya sifat wara', dan macam-macam lagi lah. Itu ada berbelas ciri memilih imam. Ini dah kita sebutkan.
Adakah makruh jika imam bersugi, bersiwak di tempat solat sebelum mulakan solat? Ada orang tanya ni, dekat atas sejadah tu, dia bersiwak. Hukumnya apa? Sangat dianjurkan, sangat dianjurkan bersugi ketika hendak memulakan solat. Walaupun di tempat solat. Sangat dianjurkan. Jadi jangan nak protes-protes. Ada orang kita ni memang suka protes. Tak kena sikit protes. Jadi kalau ikut dari sudut hukum, yang lepas kita dah sebutkan pasal istikhlaf ketika khutbah, dan adakah juga menjejaskan pahala ketika untuk orang yang imam yang datang awal. Perlu kita ketahui dari sudut hukum ialah disunatkan kepada imam, yakni khatib, untuk datang lewat. Sunat kepada khatib datang lewat. Adapun kalau khatib datang awal, maka hukumnya makruh. Adapun kalau imam itu ataupun khatib itu datang awal, hendaklah dia terus solat, terus masuk di bilik imam lah. Jangan duduk luar. Tak boleh. Bukan tak boleh lah, makruh. Bagi makmum pula, walaupun imam itu datang, walaupun ada pendapat yang mengatakan luput pahala jemaah. Sebenarnya saya tidak jumpa dalam mana-mana kitab, tidak disebutkan luput. Hanya senya makruh bagi imam, yakni khatib, datang awal. Adapun bagi jemaah yang datang awal, orang yang pertama, dalam hadis disebutkan dia akan mendapat pahala seolah-olah berkorban seekor unta. Itu yang pertama. Bagi golongan yang kedua, maka dia seolah-olah berkorban seekor lembu. Bagi golongan yang ketiga, seolah-olah dia berkorban seekor kambing. Bagi golongan yang keempat, seolah-olah dia berkorban ayam. Ada orang kata ayam boleh korban ke? Seolah-olah. Bagi golongan yang kelima, dia seolah-olah mendapat telur, telur ayam. Okey juga telur. Yang keenam dah tak dapat apa-apa. Jadi rebutlah peluang untuk datang awal. Berkaitan khatib, ketika khatib berkhutbah, kalau bercakap adakah berdosa? Ni orang tanya ni, kalau bercakap adakah berdosa? Perlu kita ketahui dari sudut hukum, disunatkan kepada jemaah untuk dengar, diam, dengar dengan taat. Adapun kalau bercakap, maka sia-sia, makruh. Bukan bercakap sahaja, apa sahaja yang melekakan. Ya, ini tonton buat apa nama, menongkat tengah dengar khutbah, letak gini, makruh, maka sia-sia. Apa saja yang, ataupun menyelang-nyelang jari begini, menyelang jari begini, maka makruh. Nyelang jari gini, ataupun mengetil-ngetil jari, mematah-matahkan jari, juga makruh. Melipat-lipat kaki, tapi kita tu biasa berlaku kan, pasal lengoh, duduk lama kan. Tapi kalau tengok TV tak lengoh pula tu kan, tengok bola pun tak lengoh. Dengar khutbah berapa minit saya sudah lengoh. Tu biasalah, biasa berlaku kan. Jadi menongkat tangan. Jadi kalau orang itu bercakap, maka dia tidak berdosa. Tapi bukan untuk menggalakkan orang bercakap, tapi dia sia-sia, rugi, tak dapat pahala. Sebab disunatkan kepada dia untuk diam, dengar dengan taat. Kalaupun khatib suruh berselawatlah, maka ada orang dia diam, sedangkan ketika itu dituntut untuk dia berselawatlah, maka tanda orang itu khusyuk, dengar dengan taat, maka dia berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi kalau ketika berdoa pula, yang disunatkan tidak mengangkat tangan ialah khatib. Khatib tengah atas mimbar ni, disunatkan kepada dia tidak mengangkat tangan waktu berdoa. Dia pegang mimbar tu kan, pegang tongkat. Yang disunatkan kita ini, jemaah disunatkan untuk mengangkat tangan. Sebab tu ada orang tak angkat tangan. Sebab dalam hadis disebutkan
Nabi tidak mengangkat tangan. Memanglah itu disunatkan untuk khatib. Jadi adapun makmum, para jemaah tetap disunatkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa dan mengucapkan amin. Kadang-kadang dia takut-takut, dia ragu-ragu. Diam je. Jadi khatib ni pun berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Dia pun diam aja. Dia tak ucap amin. Ucap amin. Cuma tak perlu nak kuat-kuat lah. Ucap amin. Tanda dengar dengan taat. Boleh ucap amin. Kalau kita disuruh selawat kita diam, itu tanda kita tak dengar khutbah. Jadi sekarang alhamdulillah lah dah tak adalah tolak-tolak tabung, kerana itu adalah perkara makruh. Apa sahaja perbuatan makruh. Melipat-lipat sejadah waktu khatib berkhutbah. Dan hal ini juga sama dengan halnya ketika wirid. Jadi ketika wirid selepas salam tu, solat fardu isyak kan, atau solat apa saja, ada kita kadang-kadang menyelang-nyelang jari, buat satu perkara, itu hukumnya makruh. Tak dapat 27 darjat kata ulama mazhab Asy-Syafi'i. Selagi mana tuan-tuan belum keluar daripada masjid, balik nanti, selagi belum keluar daripada masjid, selagi itulah dihitung kita punya amalan tu 27 darjat. 27 darjat kira dia buat waktu bila? Daripada waktu tuan-tuan mengambil wuduk. Kat rumah tadi ambil wuduk, sampailah keluar daripada masjid. Itu dikira 27 darjat. Melakukan satu perkara makruh, maka potong sikit, tak dapat 27 darjat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung. Beberapa orang masbuk melantik salah seorang daripada mereka menjadi khalifah setelah salam imam. Imam dah beri salam, tuan-tuan. Ini situasi ini jarang berlaku. Ini saya cuba ringkaskan insya-Allah. Jika imam memberi salam sedangkan di kalangan makmum ada beberapa orang masbuk, lantas mereka bangun untuk menyempurnakan solat mereka dan mereka telah menolak salah seorang daripada mereka ke hadapan menjadi imam yang diikuti perbuatannya, apakah hukum masalah ini? Jadi situasinya macam ini. Imam dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang belakang ni masbuk. Masbuk 1, masbuk 2, masbuk 3. Ada 3 orang. Dia bangun 3-3. Jadi sembahyang kan. Imam dah habis lah. Jadi dia melantik itu jadi imam. Tuan-tuan faham tak situasi ni? Dapat bayangkan tak? Dia melantik jadi imam. Padahal tadi dia sembahyang jemaah dah. Seorang ke belakang, seorang jadi imam. Tapi ini jarang berlaku. Orang tak buat. Kalau ikut hukum asal ialah harus. Tapi dalam kitab Sabilul Muhtadin disebutkan makruh. Saya cuba pendekkan makruh hukumnya. Contohnya, saya dan Encik Isyam lah. Kita dah habis sembahyang fardu isyak, kita masbuk, kita bangun orang. Sembahyang sendiri kan patutnya kan? Encik Isyam sendiri, saya sendiri. Tapi saya ke belakang setapak, saya takbir. Allahu Akbar. Takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Menandakan Cik Isam jadi imam. Boleh ke tak? Pening juga nak jawab tu. Ikut hukum asal ialah harus. Lepas ni kalau berlaku, kita dah beri imam dah bersalam, kita pun bangun kan masbuk. Tiba-tiba ada orang melantik kita jadi imam. Apakah hukumnya? Harus. Hukum asal harus. Tapi perkara ini tidak digalakkan. Yang patutnya, yang afdalnya ialah sembahyang sendiri terus. Tapi kalau nak buat, boleh. Adapun yang keduanya, imam sembahyang, kita sedang solat, tiba-tiba imam ratib datang. Katalah ini imam tak ada, siapa-siapa pun jadi imam. Tiba-tiba imam ratib sudah datang. Apakah hukum imam itu pergi ke sebelah dia untuk jadi imam? Kita dah mula sembahyang ni, sembahyang fardu isyak. Kita dah mula sembahyang fardu isyak, lalu imam sebenar, imam satu datang. Belum takbir lagi, kita sedang solat. Imam itu boleh takbir. Dia ada hak untuk jadi imam. Datang sebelah ni. Jadi yang sedang jadi imam siapa? Contohnya saya lah, saya sedang jadi imam. Kemudian Imam Narawi pun datang. Saya kena berundur. Imam Ratib lebih berhak. Maka dia boleh takbir, Allahu Akbar. Tuan-tuan kat belakang nak buat apa? Tuan-tuan tak payah berhenti.
ikut terus je macam biasa. Boleh. Dalam setengah keadaan, maka harus hukumnya makmum itu takbir dahulu sebelum imam. Pelik juga tu kan. Jangan pelik. Ini fik, kaedah fik. Kalau ikut fik ni, naik mimbar ni pakai seluar bawah lutut seteng, pakai singlet, boleh tak? Tapi ini orang yang tidak belajar tasawuf. Dari sudut hukum boleh. Mazhab Maliki, semayang, solat, mereka memahami dalam hadis tak wajib membaca Fatihah. Tidak wajib membaca Fatihah, tapi mereka tetap membaca Fatihah. Kalau tuan-tuan dengar, boleh tak ada orang semayang tak nak baca Fatihah? Fatihah tak nak baca. Itu mazhab Maliki, mazhab Imam Malik. Kerana pada zaman Nabi SAW semayang, solat, Nabi baca surah. Lepas salam, Nabi terdengar kat belakang ada orang baca. Dengar macam tu suaranya. Lalu selesai salam, Nabi kata, apa yang kau baca tadi? Aku membaca Fatihah ketika engkau membaca surah. Jangan baca. Jadi dalam mazhab, ada setengah mazhab memahami la fatihati, itu tidak difahamkan la fatihati, tidak sempurna Fatihah. Tapi kita mazhab Asy-Syafi'i, la fatihati, tidak membaca Fatihah. Jadi cara memahami itu. Jadi ketika itu Nabi mengatakan hendaklah jangan dibaca. Jadi ulama mazhab Imam Malik memahami supaya tidak membaca Fatihah dalam solat itu. Bagi makmum ataupun imam tak wajib baca Fatihah. Tapi dalam mazhab jumhur ulama, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, kita ini wajib membaca Al-Fatihah. Jadi kat sini jangan ada yang tak nak baca Fatihah, nak gunakan mazhab lain. Jadi kita wajib membaca Al-Fatihah. Persoalannya, tadi sampai mana? Sampai mana tadi? Lupa dah. Tadi imam satu take over. Okey. Jadi dalam hal itu harus bagi imam itu datang. Dia walaupun dia menguak-nguak sekali, dia datang, dia pun takbir lah. Allahu Akbar. Kita belakang tengah buat apa? Kita tengah solat kan? Maka ikut terus. Boleh. Tonton ikut mana? Ikut imam yang baru datang lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun imam itu datang pada rakaat yang kemudian. Nanti kita akan sebutkan. Dia syaratnya ialah rakaat itu genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Kalau kita sekarang berada pada rakaat contohnya kita sudah berada pada rakaat kedua. Kita sekarang berada pada rakaat kedua. Kita berada pada rakaat ketiga. Contoh kita solat fardu isyak pada rakaat ketiga. Lalu yang pasangan genap ganjilnya ialah pada rakaat pertama. Jadi kalau imam itu nak datang mesti pada rakaat ketiga. Kita sekarang sedang rakaat ketiga ni. Tiba-tiba imam datang, takbir Allahu Akbar. Kita boleh ikut tak imam? Imam baru satu rakaat, kita dah 3 rakaat. Boleh ke tidak? Ni memang agak pening sedikit ni. Boleh hukumnya, harus. Cuma nanti pada hujung tu sama ada kita mufaraqah ataupun kita duduk tunggu pada tahiyat tu. Tapi jarang berlaku lah. Memang tak pernah berlaku pun, sebab tak pernah ada orang buat. Yang keduanya, masalah pada tuan-tuan datang pada saf terakhir, yakni tuan-tuan sorang-sorang, nak duduk tengah ke pergi tepi kanan sekali. Dua-dua ada hujahnya. Yang pertama, tuan-tuan kena tanya pada diri tuan-tuan, tuan-tuan ini ada tak orang kejap lagi nak teman kita? Adakah kita sembahyang sorang-sorang sampai tahiyat, atau kejap lagi ada orang datang? Kalau kejap lagi ada orang datang, maka afdal bagi kita untuk duduk tengah. Tapi kalau kita meyakini memang tak ada orang akan datang ni,
Maka boleh kita mengambil pilihan untuk pergi ke sebelah kanan, takbir, Allahu Akbar, dan menarik baju, lengan ni baju ni, orang yang di kanan sekali tu, tarik lalu ke belakang. Jadi tuan-tuan kalau sembahyang di sebelah kanan sekali, tiba-tiba ada orang takbir Allahu Akbar, dia tarik baju tuan-tuan, tuan-tuan harus hukumnya untuk berundur. Ni orang sebelah kanan sekali, sebelah kiri tak ada. Kalau sembahyang sebelah kanan, macam tuan-tuan, macam Tuan Haji kan, sebelah kanan, tiba-tiba ada orang takbir Allahu Akbar, lalu ditarik baju Tuan Haji. Lalu apa yang dia buat? Tuan Haji harus hukumnya menoleh. Tolehlah. Apa hal pula dia ni tarik-tarik baju aku? Nak gaduh ke apa? Bukan gitu Bukan nak gaduh. Itu tandanya dia mengajak kita untuk pergi ke belakang menemani dia. Dia seorang-seorang. Syaratnya kena takbir dahulu. Tapi saya pernah buat sekali, dia pula indah. Orang tak ke belakang. Pasal apa? Pasal dia tak tahu. Saya Allahu Akbar, saya tarik. Dia tengok gini. Lepas tu dia rentap lengan dia. Dia ingat nak gaduh. Apa pula nak gaduh kita? Jadi tuan-tuan ni kalau orang tak faham kaedah ni, dia ingat kita nak cari gaduh dengan dia. Tengah sembahyang tarik-tarik baju. Zaman Nabi SAW, Nabi menarik telinga Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni, kita patut lelaki sembahyang kan sebelah kanan, tapi Sayyidina Ibnu Abbas sembahyang sebelah kiri. Lalu Nabi mengambil isyarat, ambil tangan, tarik telinganya. Lepas ni tuan-tuan janganlah telinga orang tuan-tuan tarik. Kita tarik lengan majulah. Itu Nabi dengan para sahabat lainlah. Tarik-tarik telinga pengusi pula. Dia bergaduh pula nanti. Jadi elakkan tarik-tarik telinga. Tarik lengan maju ni. Jadi kita takbir, kita boleh tarik lengan. Tapi untuk tempat yang kita faham, kita tengoklah sebelah kanan tu siapa. Yang kita nak tarik tu siapa. Agak-agak orang ni tahu tak? Kan orang ni kalau orang ni tahu, maka kita boleh. Kalau dia tak tahu, maka tuan-tuan redhalah, sembayang je kat tengah, tak ada masalah. Sembayang kat tengah. Tuan-tuan rahmati Allah. Antara pengajaran lain yang dapat diambil daripada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, penyusun Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis, harus menunaikan satu solat dengan dua imam secara bergilir-gilir. Sekiranya imam ratib tidak datang, maka ia boleh diganti oleh orang lain. Tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan dalam satu saf tu, tuan-tuan sedang solat fardu isyak bersendirian. Katalah semayang bersendirian. Tiba-tiba iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni untuk solat munfarid. Solat yang bersendirian. Bukan solat sunat. Tiba-tiba iqamah. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak berhenti ke nak terus semayang? Pening juga nak jawab tu. Biasa kita, alamak iqamah, aku berhentilah. Dia pun berhentikan semayang. Ini masalah. Jadi tak payah berhenti. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan boleh terus ikut je. Terus ikut. Mereka ni semayang, tuan-tuan terus dah kira boleh berjemaah terus. Walaupun tuan-tuan telah takbir dahulu sebelum imam. Ini kaedah. Tapi kita kadang kita tak tahu, tu yang kita terus semayang, kita berhenti. Berhentilah semayang semula. Kan? Takbir tak betul berhenti, takbir tak betul berhenti. Jika imam ratib sampai dan mendapati penggantinya sedang mengimami solat. Muka surat 177. Jika imam ratib sampai dan mendapati penggantinya sedang mengimami solat, maka ia diberi dua pilihan. Imam ratib baru sampai, dia nampak member dia sedang jadi imam. Siapa pula ni? Ini hari aku bertugas, patut aku jadi imam. Siapa ambil tempat aku ni? Maka dia diberi dua pilihan. Sama ada membiarkannya terus mengimam solat. Biarlah dia jadi imam, aku jadi makmum hari ni walaupun aku bertugas, contohnya. Ataupun pilihan yang kedua, mengambil tempat pengganti itu dan pengganti menjadi makmum tanpa membatalkan solat terlebih dahulu. Perkara itu tidak merosakkan solat makmum. Makmum sudah solat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca Fatihah dah. Tiba-tiba imam datang diri. Pernah berlaku tak? Tak pernah berlaku. Pasal orang kita tak faham. Kalaulah berlaku kat tempat yang orang tak tahu, boleh buat gaduh.
Boleh buat gaduh. Macam tuan-tuan sedang solat, tiba-tiba nampak kat depan imam di hadapan kita ini terbatal sebab ada najis. Ada najis, ada tai kucing kat kakinya contohnya. Sah tak? Sah? Tak sah. Ada najis. Maka dah azan belum kan? Tuan-tuan nampak tai kucing dekat kaki imam. Apa yang perlu tuan-tuan buat? Tuan-tuan kena ke hadapan. Inilah gunakan ilmu istikhlaf. Tai cicak ke? Tai cicak. Itu masuk dekat bahagian najis yang dimaafkan. Saya ada satu kitab tu. Bab najis yang dimaafkan. Nak tahu besar mana? Kalau dalam kitab tu disebutkan sebesar duit 5 sen. 5 sen. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, najis ni najis kering. Tai cicak kau basah najis Kalau kering, maafkan ke tak maafkan ni? Besar mana? Kalau besar, lebih besar daripada 5 sen, duit 5 sen, dia tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Jadi nampak dekat tapak kaki imam ni ada tai najis. Maka apa yang perlu kita buat? Kita ini pergi ke hadapan sebelah imam. Pergi sebelah imam. Tonton jalan, pergi sebelah imam. Tak payahlah ramai-ramai jalan, seorangnya wakil. Siapa yang wakil tu? Khalifah. Khalifah, kita dah belajar yang lepas kan. Lalu pergi sebelah imam. Imam apa perlu dibuat? Imam berundur. Tapi kalau tak faham, susah kan, kacau jadi apa? Makmum kat belakang tak payah panik. Makmum terus ikut orang yang ke hadapan. Tapi pastikan orang yang ke hadapan itu, khalifah yang ganti itu, memang orangnya betul lah. Jangan orang tak sioman pergi depan. Ada imam baru ke? Ikut je. Padahal orang tak sioman terlepas kan. Tak boleh lah. Jadi kalau kita nampak najis di kaki imam, maka yang nampak itu di belakang itu kena ke hadapan. Pergi buat apa? Pergi sebelah imam. Sebab tu kita sebenarnya tak elok ni susun apa macam-macam. Nanti kalau orang ke depan ni tak boleh. Kalau kat sebelah ni, sebelah kalau boleh ada ruang sedikit. Kat depan memang letaklah sebelah ada ruang. Pergi sebelah imam. Jadi imam ke belakang. Kalau kita jadi imam, ada orang ke belakang pergi sebelah kita, hendaklah kita berundur. Mungkin ada sesuatu yang kita tak tahu kan. Kita ini kaki kita ada najis dan sebagainya. Tapi tak payah nak cari gaduh. Pergi sebelah kan. Jadi imam cakap, apa hal pula nak pergi sebelah aku ni kan? Bergaduh, bertumbuk pula kat situ. Tak boleh. Itu namanya al-istikhlaf. Jelas tuan-tuan ni istikhlaf ganti imam. Benda tak payah panik. Tak payah panik kalau ada nampak tai kucing ke, tai kambing ke dekat kaki imam. Tak payah panik. Buat apa? Istikhlaf. Ganti. Tapi seorang sajalah. Tak payah semua ganti. Seorang saja ganti belakang imam. Kita beri laluan sebentar kepada azan insya-Allah, lepas tu kita akan sambung sedikit.
Baik tuan-tuan yang rahmati Allah. Yang keempat, dalam keadaan tertentu makmum harus takbiratul ihram dahulu sebelum imam. Seseorang itu kadang-kadang boleh menjadi imam di sebahagian solat dan menjadi makmum di sebahagian solat yang lain. Jadi yang keempat tadi, seorang itu harus takbiratul ihram dahulu sebelum imam. Disambung macam yang keenam, seorang yang melakukan takbiratul ihram untuk solat fardu bersendirian, dia sembahyang sendiri dalam saf, sembahyang sendiri. Lambatlah hari ni orang sembahyang jemaah, kuliah tak habis-habis. Contoh, adik dia pun bangun sembahyang sendiri, sembahyang isyak. Contohnya sekarang ni lah, tapi sekarang tak ada. Contoh kejap lagi ada orang bangun sembahyang, lambat dia kata. Lalu sembahyang sendiri, Allahu Akbar. Tengah sembahyang baru takbir, tiba-tiba Bilal pun iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Maka dia boleh teruskan solat dia. Dan kita ini sembahyang berjemaah, dia boleh terus niat jemaah, masuk geng kita, walaupun dia dah takbir dahulu. Walaupun dia dah takbir. Jadi tak payah berhenti. Alamak, orang dah sembahyang pula, aku pun berhenti. Tak payah, tak perlu nak berhenti. Maka boleh terus sembahyang, terus niat jemaah dalam hati, aku nak jemaah, aku ikut imam. Walaupun tuan-tuan telah takbir dahulu, tak ada masalah. Kemudian didapati iqamah untuk solat fardu secara berjemaah dilaungkan, maka harus, yakni boleh, harus baginya berniat berjemaah mengikut imam tanpa terlebih dahulu membatalkan solatnya. Tak payah batalkan solat. Ini untuk solat fardu, walaupun dia solat bersendirian. Harus orang ramai menghadapkannya seseorang yang paling layak daripada kalangan mereka mengimami solat sekiranya imam ratib tidak muncul. Ini adalah sekiranya aman daripada fitnah dan imam ratib tidak mengingkarinya. Tunggu-tunggu imam tak datang-datang. Jadi maka harus hukumnya boleh untuk orang ramai. Mereka ini bermusyarat pilih siapa antara jemaah paling ramai ini yang paling layak untuk jadi imam. Maka kalau dah dapat orang itu hendaklah dipilih. Tanya orang itu sama ada dia boleh jadi imam ataupun tidak. Tuan boleh jadi imam seperti yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya, adakah tuan boleh jadi imam? Dia tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita ini, kalau imam tak datang, kita ini adalah orang yang boleh jadi imam. Kita boleh baca dengan bagus, boleh jadi imam lah. Pakaian pun bagus. Maka janganlah kita nak demand. Contoh imam dah tak datang, jadi orang minta tolong jadi imam. Aku tak boleh jadi imam, tak boleh. Contohnya tak boleh, banyak orang macam tu. Dia boleh jadi imam. Kebetulan satu hari imam tak datang, orang minta tolong dia jadi imam. Seboleh-boleh dia menolak. Demand tinggi pula kan. Tak perlu nak demand. Boleh jadi imam. Dan bila dia telah dipilih untuk jadi imam, dia pun takbir. Tiba-tiba imam datang. Apa yang berlaku tadi? Dalam kitab disebutkan imam ada dua pilihan. Sama ada nak biarkan dia terus jadi imam, ataupun imam itu melangkah ke depan untuk jadi imam. Kalau Tuan Imam Nawawi agak-agak kalau berlaku, Tuan Imam nak ambil pilihan pertama atau nak biarkan jadi imam ataupun pergi ke depan? Biarkan. Tapi kalau kita ke depan, kita boleh, saya fikir memang boleh buat gaduh kadang-kadang. Kan? Tak pernah berlaku. Tapi tuan-tuan tak pernah gaduh lah. Kalau betul berlaku, harus hukumnya boleh. Tak ada masalah. Apatah lagi kalau imam itu lebih afdal. Lebih afdal. Sebab zaman Nabi berlaku, Nabi ke hadapan, Sayyidina Abu Bakar berundur ke belakang. Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi ke hadapan, lalu Sayyidina Abu Bakar berundur. Maka bolehlah kita buat. Tapi tak perlulah kan, tengok keadaan lah kan. Kalau saya sendiri pun saya akan membiarkan jadi imam lah kan. Kita ni bukannya bagus sangat kan, sampai nak pergi depan kan, mengawak-awak ke tepi. Harus hukumnya. Tapi ni sedang PKP ni, senang nak jalan kan. Kalau tengah rapat ni,
Imam yang datang lambat itu dia boleh ke tepi. Dia nak ke depan. Dia boleh. Harus hukumnya menguak-nguak ni. Sampai macam tu sekali. Berpunya tingginya darjat imam itu. Imam ini darjatnya tinggi. Imam. Sebab tu kita jangan suka-suka imam. Imam ini darjatnya paling tinggi kalau dekat masjid. Kalau kat rumah kan tonton sebagai imam. Darjat imam ini adalah sangat tinggi. Tanggungjawabnya besar. Sikit lagi. Orang yang paling layak menjadi imam hendaklah mempersetujui pelantikan setelah ia mengetahui perkara itu mendapat keredaan orang ramai. Macam saya cakap tadilah, tak perlu nak diman-diman kalau dia boleh jadi imam. Melakukan iqamah dan menjemput imam adalah di antara tugas-tugas muazzin, dan begitu juga muazzin tidak boleh iqamah melainkan dengan izin imam. Jadi sebenarnya nak iqamah ni minta izin imam dulu. Siapa imam hari ni? Tuan imam, boleh saya iqamah? Ataupun dengan apa cara sekalilah minta izin. Imam tunjuk gini. Cok jempol kan. Barulah harus hukumnya untuk dia iqamah. Bukan dia iqamah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mana pula imam, cari-cari imam tak ada. Ni masalah. Kau imam. Aku tak nak jadi imam. Dah bergaduh sudah. Sebenarnya cari imam dahulu, minta izin dulu boleh iqamah ataupun tidak. Diizinkan baru boleh iqamah. Macam tu dulu cara. Ataupun kita minta izin dengan imam. Imam, boleh iqamah? Hari ni tu imam 2 jadi imam. Dia tunjuk sana pula. Minta izin yang sana. Yang sana tunjuk sana pula. Untuk minta izin sana, sana tunjuk sana. Lama-lama tak iqamah. Jadi minta izin dengan imam yang bertugas ketika itu. Kalau dia izinkan iqamah, silakan iqamah. Jadi imam kalau tak nak jadi imam untuk solat tu, maka diberitahu awal-awal dengan muazzin. Jangan kata boleh. Tiba-tiba dah habis iqamah, aku tak nak jadi imam. Dah pening nak cari kan. Penunaian solat fardu, terutama fardu asar di awal waktu itu adalah lebih utama berbanding dengan menanti imam yang lebih afdal. Untuk solat fardu asar, maka kalau tak dapat cari imam, maka solat cari imam ganti. Tak perlu nak tunggu imam yang imam datang lama. Kalau untuk solat-solat lain kita boleh tunggu imam. Mana imam tak datang ni? Tunggu dulu. Tapi kalau untuk solat fardu asar, maka tak payah ditunggu imam yang afdal. Kalau dah tiba masanya ketika itu nak solat, maka imam tak datang, maka siapa-siapa yang kat situ boleh jadi imam. Itu adalah lebih afdal. Jadi yang ke-11, harus memalingkan muka kanan ataupun kiri ketika solat kerana hajat. Harus hukum tuan-tuan menoleh dengan hajat, dengan sebab. Untuk tulis suka-suka tak boleh lah. Jadi kalau dengan hajat ada sebab-sebab tertentu, macam contoh saya cakap tadi, ada orang takbir Allahu Akbar, tarik lengan kita, harus hukumnya kita menoleh, toleh belakang. Toleh ini, toleh kanan, toleh kiri, boleh, tak ada masalah. Jadi tidak membatalkan solat. Untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang yang sedang solat, lebih utama menggunakan isyarat berbanding menggunakan kata-kata. Harus menguak-nguak saf solat untuk lalu di antara dua orang yang sedang solat di dalam saf itu untuk sampai kepada saf pertama. Tuan-tuan datang lambat, tiba-tiba di depan ini ada saf kosong. Harus hukumnya tuan-tuan nyelit untuk pergi ke saf yang ke depan tu. Cuma kita ni istimewa, tengah PKP ni kan, tak payah nak tolak-tolak kan ruang kosong punya. Macam ular jalan. Terus cari ruang kosong. Makruh walaupun tuan-tuan ni sedang PKP ni, tuan-tuan nampak satu ruang kosong ni, patutnya boleh isi orang. Kan? Tapi kita tak isi. Yang tanda apa, yang tak ada tanda pangkah ni patutnya memang ada orang. Tapi tak ada orang. Tetap makruh. Jadi nak elakkan makruh, yang tak ada tanda pangkah kena isi orang. Jadi kita kena susun lah macam ni. Macam ni kita dah sepakat, kita nak gunakan line depan, semua guna line depan. Jangan kaki kita tumit ni ke line belakang. Nanti kan susun sejadah macam ni kan. Ada yang tumitnya dekat garis belakang, ada yang tumit kat garis depan. Tu betul makruh. Jadi kita kena selaras lah. Tumit dekat garis yang mana? Garis belakang tu ke, garis depan ke
ke yang zigzag ke, tu kita kena fikirkanlah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya kira cukup sekadar tu, insya-Allah yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kelemahan diri saya sendiri mohon teguran dan segala kata. Insya-Allah akan datang kita akan sambung kepada tajuk masbuk dan mufaraqah. Masbuk dan mufaraqah. Akhir kata aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.